Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Istimewa untuk anda, kami bawakan Shockcast Seram di mana kami menceritakan pengalaman kisah benar, insiden misteri dan mistik. Saya Haidar Hasanuddin, hos anda untuk Shockcast Seram. Ini adalah pengalaman aku. Kejadian ni aku rasa jadi dalam 6 ke 7 tahun lepas. Okey, kejadian ni berlaku betul-betul dekat Kedah, di sebelah utara Kedah. Macam biasa setiap kali perayaan, dan aku dan keluarga akan pulang ke kampung halaman lah. Pula balik kampung, dan kampung aku adalah di Tikam Batu, Sungai Petani, Kedah. Trip kali ni dia lebih fun, dia lebih seronok sebab biasalah bila kita balik kampung kita akan jumpa dengan cousin-cousin kita. Cuma yang lagi funnya, masa trip kali ni cousin aku bawa kawan dia. So kita lepas dah sampai kampung semua tu, dan kita berjumpa di kedai makan. Aku dengan cousin-cousin aku, saya saudara aku, dan juga kawan kepada cousin aku yang tak silap aku nama dia Topoy. So Topoy ni kalau kita tengok the physical dia, aku boleh cakap seorang yang macam berbadan sasra sikit lah kan. Aku masa tu masih muda, dan Topoy ni kira pangkat abang lah. So kami berjumpa di kedai makan, dan rupanya diorang sendiri dah ada aktiviti yang dah berlangsung sebelum aku balik kampung ni. Jadi diorang rupanya diorang dah pergi ke tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi seram untuk merasai sendiri pengalaman seram tu. So kebetulan bila aku dah ada bersama, jadi diorang ajak aku untuk join together lah. Dan masa kita dekat kedai makan ni, dan kita decide, dan masa tu tak silap aku ada lebih kurang dalam 6 ke 7 orang ataupun mungkin 8 orang, dan kami telah berbincang dan membuat keputusan untuk pergi ke Gunung Jerai untuk merasai sendiri. Okey, Topoy ini adalah kawan kepada sepupu aku, yang mana dia ada satu kelebihan yang boleh berinteraksi ataupun dia boleh komunikasi dan memanggil, ataupun aku tak tahu apa aku nak gelarkan ni, tapi yang aku faham masa tu adalah Topoy boleh panggil dan communicate dengan makhluk daripada dunia gaib. Jadi dengan itu, sebabkan itulah diorang cousin aku dah start pergi ke tempat-tempat yang dikatakan seram di sekitar area Sungai Petani untuk merasai diri lah, dengan menggunakan kelebihan yang ada dekat Topoy ni. So aku balik kepada selepas kita dah decide kat mana kita nak pergi malam tu, dan kami pun bergerak menuju ke Gunung Jerai. Untuk pengetahuan korang, Gunung Jerai adalah salah satu tempat di mana mengikut cerita yang aku dengar, Gunung Jerai adalah tempat terakhir untuk mereka yang mempelajari ilmu-ilmu batin ataupun ilmu-ilmu persilatan, ilmu-ilmu melibatkan alam gaib. Gunung Jerai adalah destinasi terakhir untuk dorang berjaya mencapai ilmu dorang. Ini yang aku dengar daripada orang kampung aku. So maknanya Gunung Jerai adalah last stage untuk engkau achieve ataupun untuk engkau tempuhi, untuk engkau berjaya dapatkan full ilmu-ilmu yang kau dah menuntut. Kita boleh bayangkan ke situlah. Kalau dah Gunung Jerai itu tempat last stage, maknanya memang bukan agak keras dah. Aku memang confirm tempat ni keras, dan aku rasa semua orang pun tahu Gunung Jerai ni punya level macam mana. Dan ada satu kisah yang mana dekat Gunung Jerai ni, di satu level ataupun satu tingkat, sebab Gunung Jerai ni macam bertingkat dia, dan ada satu level ni yang mana tempat tu lah yang akan kita orang tuju. Sejarahnya adalah ada 3 beradik yang mati kat situ, dan kami pun teruskan perjalanan ke Gunung Jerai, mengambil masa lebih kurang setengah jam ke 40 minit dari lokasi terakhir kita orang minum tu. Dan kami sampai di Gunung Jerai tepat jam 12 malam. Ini adalah pertama kali experience aku dengan Topoy ni. Jadi at first, of course lah, aku ada sedikit rasa was-was lah, rasa ragu-ragu dengan kisah yang apa diorang cakap dia ni ada satu kelebihan boleh communicate ni kan. Sebab aku tak macam terus simply dia ni apa, percayalah. So of course lah aku ada rasa was-was, rasa ragu-ragu. Okay, tapi sedikit aku nak bagi korang faham macam mana situasi masa tu. Tempat yang kita orang sampai ni ada satu pondok, dan memang sangat gelap kan, yang mana aku boleh cakap keadaannya
dia punya kegelapan tu, 2 meter di hadapan kau pun kau dah tak akan nampak betapa gelapnya atas Gunung Jerai ni. Bukan puncak, dia ada salah satu level. So bila kita orang sampai, kita orang pun parking kereta dan semua berkumpul dekat pondok ni. Dan Topoi ni akan tanya, okey, siapa dulu yang akan nak tengok lah, lebih kurang kata siapa yang nak tengok dulu, siapa nak rasa dululah. Yang pertama yang nak pergi, yang volunteer nak pergi adalah cousin aku, Dek Jan nama dia. Dek Jan dan abang dia Hafiz. So diorang pun keluar daripada pondok dan aku rasa diorang berdiri di depan pondok ni lebih kurang jarak dalam 5 meter, 5 ke 6 meter macam tu. Dan memang daripada pondok ke lokasi diorang tu memang dah tak nampak dah. Kau hanya boleh dengar diorang berjalan, kau hanya boleh dengar tapak kaki diorang, tapi kau tak boleh nampak fizikal diorang pun sebab memang gelap. Topoi pun aku perasan lah, dia di sebelah aku dan dia pun start lah dia punya bacaan yang aku tak boleh pastilah, tak boleh dengar sangat, tak boleh clear, tak boleh dengar secara clear apa yang dia baca. Tapi aku pasti dia bacakan something sebab aku nampak mulut dia terkumat kamit lah. Selepas dia dah baca, dia dah buat dia punya sesi tu lah, tiba-tiba dia boleh sound dekat cousin aku lah. Cousin aku dekat Dek Jan dengan Hafiz yang tengah duduk kat depan pondok ni. Dia boleh cakap macam ni. Dia cakap dalam bahasa Kedah lah. Dia cakap, hampa jangan duk pegang tangan. Hampa jangan duk pegang tangan, saya kira tak mai. Secara logiknya kan, macam aku cakap tadi, kalau 2 meter kat depan aku pun aku dah tak boleh nampak. Ini kan pula cousin aku yang ada 6 meter depan. Macam mana dia boleh nak nampak yang cousin aku tengah berpegangan tangan kan? Tapi yang bestnya, cousin aku boleh reply balik cakap, Okay. Jadi aku assume yang memang betul lah diorang pegang tangan kan. So aku dapat rasa kan, okay, at that time aku dah rasa macam, okay, Topoi ni memang ada satu kelebihan kot. Okay, and then dia pun teruskan bacaan dia lagi. Perlahan-lahan, tiba-tiba aku terdengar satu bunyi, betul-betul dekat sebelah kawasan yang cousin kita orang duduk ni, adalah lereng bukit lah. So dekat situ aku dengar ada bunyi yang macam bunyi yang macam daripada bawah nak naik ke atas. Maksudnya bunyi tu macam datang nak menuju ke kita orang. And then bunyi tu makin lama makin kuat. And then sambil bunyi tu makin kuat, Topoi pun siap cakap. Dia selambanya, dengan selambanya dia pun cakap, okay, hampa tunggu Ustaz, dia mai dah. And then bunyi tu hilang. Rupanya macam apa yang Topoi bagi tahu, benda tu sebenarnya ada tengah berlega-lega dekat sekeliling cousin aku. Dan cousin aku dia duduk secara cangkung lah kat tepi tu. And then diorang tak tahan kat ni, diorang jerit. Yang Dek Jan ni jerit cakap, Topoi tak apa, dah tu. And then situasi masa tu memang aku boleh cakap agak panik tapi terkawal. And then benda tu pun, bunyi tu pun hilang. And then Topoi pun panggil cousin aku, Hafiz dengan Dek Jan ni, untuk balik ke pondok lah. So bila dia balik ke pondok, cousin aku pun cerita lah, aku rasa ada sebelah aku tadi, memang tak ada orang lain, aku dah rasa sebab api duduk belah kiri aku, dia main kat belah kanan aku. And aku yang masa tu pun dah start berdebar lah, tapi sebabkan keinginan nak tahu juga, sebab orang cakap dah halang kau sampai kat Gunung Jerai ni kan, dengan orang yang kau rasa ada kelebihan, apa kata, why not lah kau try je. Turn yang seterusnya adalah turn aku lah. Topoi pun panggil aku. Mula-mulanya dia suruh aku duduk seorang kan? Dan aku rasa benda tu takkan jadi lah. Kalau aku duduk seorang, aku rasa baik aku duduk pondok je. So dia pun letakkan seorang lagi cousin kita orang untuk duduk di hadapan pondok, macam yang Hafiz dan Dek Jam buat tadi. So aku dengan cousin aku pun duduk cangkung kat tepi tu. Dan masa ni pun aku, sebab dah suspend, aku punya makin jauh dengan diorang ni, aku rasa makin berdebar lah. So aku memang tak tipu lah, aku memang pegang tangan cousin aku ni. And then benda yang sama juga, Topoi jerit. Dia bagi tahu yang, Haida, hampa jangan nak pegang tangan, saya kira tak mai. So aku rasa okay, Mamat ni something lah, sebab aku pegang tangan pun dia boleh nampak dari jauh. Dia boleh nampak ataupun ada sesuatu yang bagi tahu dia, aku tak pastilah. Topoi pun buat bacaan dia. And then sekali lagi, lepas dia dah baca tu, aku rasa tak sampai berapa saat, bunyi yang aku dengar tadi, yang datang dari lereng bukit tu, sekali lagi datang. Sekali lagi ada. Pada bawah, laju sangat. And then memang position kita orang tu memang betul-betul sebelah lereng bukit tu. And then
bila kau dengar bunyi benda tu, makin laju kau pun tahu lah ada something datang kat kau ni. Pap, bila benda tu makin kuat, and then bila dia dah kuat, dia akan automatically senyap tau. And masa senyap tu, bulu roma aku memang dah meremang habis. And aku tahu cousin aku sebelah aku, Izwari ni pun memang tengah rasa benda yang sama. Sebab kita memang tak bercakap langsung, kita memang diam, memang macam tergamam. And then Topoy pun cakap dari jauh, dia cakap, hampa rasa tak? Dia kat sebelah hampa tu, kat sebelah kanan hampa. Exactly apa yang dia cakap tu sama dengan apa yang kita orang rasa kat situ. Sebab memang aku rasa, memang aku rasa ada something kat sebelah kanan aku. And aku dah mula makin percaya lah. And benda tu adalah makhluk halus lah. Dan cuma aku tak nak tengok. Memang aku cakap dalam niat aku cukuplah dapat rasa, tapi aku tak nak tengok. Topoy pun baca something, and then benda tu pun beransur-ansur hilang. And kita orang pergi berkumpul balik dekat pondok. Kemudian ada lagi turn daripada cousin kita orang lagi. Yang ada lagi 2 orang lagi ni, 2 orang punya turn pula. Exactly benda yang sama jadi macam mana aku dengan Dek Jan punya turn tadi. Okay, tapi ada satu benda pelik yang jadi masa kejadian cousin aku yang baru nak pergi ni. Diorang dah duduk kat tempat tu, dah duduk kat position tu. Tengah Topoy ni baca dia punya bacaan, ataupun mungkin dia tengah buat dia punya sesi ni, tiba-tiba dia berhenti baca. And aku start pelik sebab aku tengok muka dia berubah. Maksudnya muka dia tak tenang macam mula-mula masa turn aku dengan Dek Jan tadi. So memang semua masa tu terus jadi senyap sebab Topoy berhenti baca. And then tiba-tiba kita memang dengar ada satu bunyi macam, kalau korang tahu benda bergayut tau. Macam kalau korang kita kat hutan, kita dengar bunyi contoh macam monyet, ataupun monyet lah selalunya kan, yang akan bergayut dari satu dahan ke satu dahan tu. And then benda ni yang kita orang dengar exactly malam tu. Tapi bunyi benda ni dia datang daripada jauh, yang laju ke arah kau. So ibarat macam macam tu tau. So semua memang panik dalam masa tu. And then memang semua kepala atau mata pandang kat Topoy. Topoy dengan muka, apa yang aku boleh cakap, Topoy agak panik. And then dia terus cakap, okay, kita semua kena caw. Mai masuk air. Memang masa tu kelang kabut. Tak macam mula-mula tadi. Memang aku bila, kalau korang boleh imagine, kalau Topoy pun dah kelang kabut, apatah lagi kita orang semua ni. And masa part aku masuk kereta, aku masuk betul-betul pintu belakang. Maksudnya pintu yang di belakang driver. Okay, masa tu dalam kereta tak ada siapa lagi. Aku boleh kata yang pertama sampai kereta. Dan masa aku masuk kereta, lepas aku dah buka pintu belakang, jadi bila aku masuk ke dalam kereta tu, kepala aku memang ke arah pandang ke pintu belah kiri. Masa aku nak tutup pintu, masa itulah aku nampak satu benda putih. Benda putih yang aku boleh cakap, aku rasa dia berambut panjang. Betul-betul dekat sebelah tingkap kereta yang aku naik ni, dekat tingkap sebelah kiri ni, memang dia jalan perlahan je tau. Dia jalan macam slow je dekat sebelah tingkap tu. Aku memang betul-betul tengah tengok dia ni. And then aku tak tahu nak describe macam mana, tapi dalam keadaan sama-sama malam tu, aku boleh nampak dia benda putih, berambut panjang. Dan yang paling confirm sekali, dia terapung lah. Itu yang buat aku terus rasa macam, weh, ini apa ni? Memang depan mata aku masa tu. Dia memang jalan perlahan, and then dia terapung. And sambil aku tengok tu, ngam-ngam cousin aku pula yang Dek Jan ni masuk ke arah pintu yang aku nampak ni. Tapi dia macam tak ada apa, maksudnya aku tak nampak dia punya feedback apa-apa. So aku rasa, aku assume memang aku seorang je nampak lah. So kita orang pun bergegas turun lah daripada Gunung Jerai. Kita turun, duit biji kereta tu turun, straight away pergi ke Mamak. Masa kat Mamak tu, barulah Topoy cerita. Okay, dia cerita yang dia explain yang masa mula-mula yang dia panggil yang awal tu, itu adalah dia gelarkan macam anak-anak je. That's why dia boleh panggil, and then dia boleh suruh caw lah kan. So that's why bila turn aku dengan Dek Jan, dia siap boleh panggil. Maksudnya dia boleh macam communicate secara baik kan. Sampailah benda tu pun boleh gerak. Tapi yang terakhir tu, yang kali ketiga tu dia cakap, yang tu dia pun tak tahu, dia tak pernah jumpa. Tapi dia boleh cakap yang itu adalah yang paling besar, dan itulah yang menjaga Gunung Jerai. And benda tu yang dia boleh kata yang benda tu marah. Sebab apa? Sebab kita orang ada kat situ, and kita orang try diorang. Itu apa yang Topoy cakap lah. And kita orang masa tu memang lepas dia dengar tu, semua dah aku rasa dah tak nampak darah dah kat muka. Masing-masing memang dah pucat. Ni first time, and
kita orang terus dapat pengalaman yang macam ni. Even cousin aku yang sebelum ni dah banyak kali pergi dengan Topoi pun, diorang tak rasa lagi pengalaman ada makhluk yang orang cakap lagi power daripada apa yang diorang deal sebelum ni. And then apa yang Topoi pesan last tu, lepas kita bercerita, dan dia nasihatkan untuk kita tak pergi lagi ke Gunung Jerai. Yang aku nampak ataupun yang aku sempat ingat masa tu adalah dia pesan kat kita orang semua, bila kita minum air tu, maksudnya gelas daripada mamak yang kita minum tu, jangan habiskan air yang kita minum tu. Dia suruh kita tinggalkan at least ada sikit dalam jalan cawan. Dan apa yang aku faham, itu adalah untuk mengelakkan daripada makhluk-makhluk halus ni ikut kita balik ke rumah. So itu adalah pengalaman aku yang aku rasa walaupun dah 6-7 tahun lepas jadi, tapi aku boleh cakap masih segar lah. Sebab apa, aku masih ingat fizikal benda yang lalu tu sampai sekarang. Even aku tak boleh nak categorizekan itu apa, tapi sekurang-kurangnya aku ada pengalaman aku, dan aku rasa benda ni tak boleh dibeli kat mana-mana. Sampai sini je lah Shockcast seram yang pertama. Dan akan datang kita akan panggil lebih ramai tetamu untuk kongsikan kisah seram yang dorang ada. Jumpa lagi di episod akan datang untuk kisah-kisah yang lebih menyeramkan hanya dalam Shock Seram.